Kemudian kita berbicara dah sifat yang keempat dikatakan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Malay katanya, tengok situ sikit. Dan ketahui, orang panggil majak mursal lagu ni. Dan ketahui olehmu, ini ketahui oleh kamu, bahwasanya apabila datang di dalam Quran, apabila datang dalam Quran, sakup pak dalam Quran, ayat Quran atau hadis ataupun dalam hadis, bagi datang, datang dalam Quran ataupun dalam hadis oleh barang yang memberi wahamkan, yang beri perasaan ke, barang tu jadi buat mari jadi perasaan dalam hati kita, ataupun jadi kasamare dalam hati kita, jadi keliru dalam hati kita sebab satu potong ayat ataupun potong hadis. Deh. Barang yang beri wahamkan menyerupai, yakni menyerupai Allah Ta'ala dengan makhluk. Wahai takdir dah. Gapo menyerupai, yakni menyerupai Allah Ta'ala dengan makhluk. Apa ayat mereka kata dah daripadanya dah. Kita kata ayat timbul kesamaan di dalam otak kepala kita, tertengih nampak semih Allah Ta'ala dengan makhluk. Lagu mana apabila ada satu ayat ataupun satu hadis duk jadi kesamaan lagu ni? Tengok. Maka mazhab salaf, maka jalan ni bagi salah, yakni as-salafus salih. Wahida. Jalan ni bagi fok-fok salah, yakni bagi ulama-ulama salah, yakni ulama-ulama yang dulu, daripada ulama as-sahabah, daripada ulama at-tabi'in. Awak lagu mana masalah ni? Apabila ada sepotong ayat yang beri wahai perasaan pada kita, nampak Allah Ta'ala tu semih-semih dengan makhluk, ataupun sepotong hadis daripada hadis Nabi, maka duk tunjuk di atas kesamaan Allah Ta'ala dengan makhluk. Maka ulama salaf guna maka mazhab salaf, mazhab as-salafus salih, diserahkan kahanaknya kahanak Quran ataupun hadis yang memberi wahamkan menyerupai itu, kahanak tu orang panggil serah pada Allah. Mana aja diserahkan kahanaknya, kahanak Quran ataupun hadis yang memberi wahai menyerupai Allah Ta'ala dengan makhluk ni, serah makna tu kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Dan mazhab al-khalaf, yakni jalan ni al-khalaf. Gapo khalaf? Yakni ulama yang kamadiyah. Ulama kamadiyah mazhab khalaf ni ulama ambil daripada Imam Nawawi dan pula Rafi'i, ambil setakat tu orang panggil ulama khalaf. Tak situ. Ulama khalaf ni ulama wak kira di mana? Ulama terkamadiyah. Adapun Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah tu orang panggil ulama salaf, ulama dulu. Maka ulama dulu apabila datang sepotong hadis, potong ayat yang beri wahai, beri perasaan pada kita, tertengih Allah Ta'ala semih-semih dengan makhluk, maka mereka taufiq kepada Allah. Makna tu taufiq pada Allah. Makna mereka serah pada Allah. Ada juga tafsir. Dia kata ada takwil ulama salah. Ulama salah ada takwil, tapi takwil secara ijma'. Lepas tu tafwidkan makna pada Allah. Adapun ulama khalaf, ulama kamal dia mik pada Imam Nawawi dan Rafi'i. Hak ni apabila satu ayat, satu hadis nampak jadi semih-semih, jadi kasamare, tunjuk kata Allah Ta'ala menyerupa, demo ni ia ada takwil, ia ada paling. Kenapa paling mereka? Kerana untuk nak menggabar, nak menghilangkan perkara-perkara dia jadi syubhat di dalam hati-hati orang kamadiyah. Sebab tu orang panggil ulama khalaf itu dikatakan ahkam. Adapun ulama salah itu dikatakan aslam. Kita tengok lagi karakter kita akan tulis. Wah itu. Ulama salah tafwidkan makna pada Allah. Sebab itulah ulama salah dinamakan mereka itu aslam. Wah itu. Wah itu. Sebab itulah ulama salah dinamakan mereka itu dengan kata aslam, terlebih selamat. Kerana apabila datangkan sepotong ayat ataupun sepotong hadis yang berperkara, yang perasaan-perasaan tunjukkan ayat dan hadis itu kata menyerupai Allah kepada makhluk, maka mereka serah makna kepada Allah, mereka aslam. Adapun ulama khalaf apabila sepotong ayat, sepotong hadis mari nampak semih dengan makhluk, tunjuk di atas semih Allah Ta'ala dengan makhluk, maka ditakwilkan oleh ulama khalaf. Maka ulama khalaf dikatakan ahkam wa a'dal. Waidah. Tulis molek. Mereka itu dinama ahkamu wa a'dalu. Gitu. Habis kata tengok lagi. Ditakwilkan dia kan Quran, dipalingkan dia kan Quran. Tadi kita buat misal.
Maka seperti firman Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala tanah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Mana tempat dok jadi masalahnya? Istawa tu tengah bawah. Istawa tu tempat pusatnya, tempat masalah dok jadi wahainya. Perasaan-perasaan Allah Ta'ala tu semih-semih dengan makhluk. Nampak-nampak duk perasaan-perasaan Allah Ta'ala menyerupai makhluk. Tengah takwil istawa dengan mana istaula. Tengah takwil istawa dengan mana irtafa'a. Tengah takwil istawa dengan makna qa'ada. Tengah takwil istawa dengan makna qasada. Di situ orang panggil duk jadi kelirunya Allah Ta'ala nak menyamai dengan makhluknya. Tengok. Artinya, arti Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bermula Tuhan yang nama Rahman. Bermula Tuhan yang Rahman. Yani Tuhan yang nama Rahman itu di atas arasnya arah Allah. Duduk di atas arah dia. Tuhan duduk atas arah. Arah mana? Tertinggi. Arah yang tertinggi itulah. Duduk di sana langit yang 7 lagi. Maka kata salah tertinggi ia tertinggi Allah tu. Tak molek. Tertinggi ia tertinggi Allah sebagai tertinggi yang tiada kita ketahui kan kaifiatnya, kaifiat tertinggi. Tahu tak? Jadi kata ulama salah dia tak ada takwil, tapi takwil dia tu sekadar ijmali. Lepas tu dia tafwidkan makna kepada Allah, dia serah makna kepada Allah. Lepas tu kaidah dia jadi masalah tertinggi. Istawa dengan mana tertinggi. Ulama salah takwil secara ijma'. Tapi tertinggi saat itu sebagai tertinggi yang tiada kita ketahui. Yang tidak kita tahu kaifiatnya, kaifiat tertinggi. Lagu mana tertinggi Allah, cara lagu mana? Tak boleh ya. Supaya kita ni, tertinggi ni boleh ya ni. Tertinggi tah apa tertinggi tah kursi. Beg no. Duk sila ke duk dah, duk beg ni. Boleh royak. Tertinggi seorang di atas kursi, boleh royak. Lepas tu tertinggi kolam di atas meja. Tertinggi ke mana? Duk tertinggi. Dia duk tertinggi pada telefon. Telefon duk dekat dengan dia, boleh royak. Kalesa ni pun duk dekat dengan dia, gabuh dekat. Boleh royak kaifiat tertinggi kolam di atas kursi, di atas meja ni. Tapi tertinggi yang ditakwilkan oleh ulama salah, tertinggi Allah, mana tertinggi yang tak boleh kita nak royak, tak boleh kita nak tahu tak tinggi beg mana nak royak tak boleh. Ada pun tinggi tangan lipung, tengok tinggi beg ni, ada tinggi tas meja ni. Lepas tu tepi ya ada kalah, tepi ya ada kita. Tinggi ya beg ni, pesin ni boleh royak kaifiat cara-cara tertinggi dia. Ada pun tertinggi Allah Taala di atas arasy, hak ni nak royak tak boleh. Tu ditakwil ataupun dikanak ditafwidkan makna oleh salah kepada ayat kata Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Maka kita serahkan kehendaknya, kehendak tertinggi. Ayat ni serah kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Kita serahlah makna tu kepada Allah Ta'ala. Dan kata khalah, yakni kata ulama khalah, yakni ulama kemudian daripada ulama-ulama salafus salih, yakni daripada Imam Nawawi kita, Rafi'i, mari kau ni, Sayuti semua ni, ya takwil gua Nawawi. Ulama kemudian yakni ulama 500 tahun mari daripada Imam Nawawi dan Rafi'i. Dan kata khalah dikanaki dengan tertinggi itu memerintah. Tu mana istawa tu mana memerintah, ditakwilkan merentah. Dan mulkun ataupun merentah dan milik. Tuhan retah, Tuhan kawal. Tengok setara arah besar tak ada dan makhluk paling besar ialah arasy ilahi. Setara arah besar tu Tuhan retah. Lapis kita mo ni tak ada kena kecek, tak ada kena betul-betul lah. Sebab setara arah sebesar-besar makhluk duduk dalam retah Tuhan, duduk dalam milik Tuhan. Pas kita mo ni biasa, tak ada milik pun dah. Tak ada kena kecek dah lah. Arah setara besar daripada langit bumi lagi. Tu pun duduk dalam getah Tuhan. Tu pun duduk dalam milik Tuhan. Duduk mengawali di dalam mengawali Tuhan. Lepas tu kita mau ni, biasa. Kalau nisbah pada Allah Ta'ala, nak getah kita, gopo ni, tak ada jadi masalahnya. Habis kat tu. Dan dalil bersalahan Allah Ta'ala. Jumpa habis itu dulu. Dan dalil bersalahan Allah Ta'ala. Kenapa yang masuk ayat mutasyabihah situ? Kenapa? Kerana Allah Ta'ala memasagaba mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala menyalahi daripada benda-benda baharu ataupun benda makhluk. Lepas tu sebab tu musannif kita selisih situ ayat mutasyabihah ataupun hadis mutasyabihah. Kerana takut di situ ada menyerupai sebandingi Allah dengan makhluk-makhluk Allah.
Sebab tu takut kita tu pergi faham lah tu. Sebab Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, setengah orang duk kecek lah. Kata Tuhan tertinggi duk balah dia kena. Lama-lama dah duk balah. Ya beratus-ratus tahun dah duk balah ulama tapi tak cuk-cuk buku ni. Kata setengah istawa, pakai istawa. Istawa baik ano. Istawa baik Tuhan istawa tu. Pada kaca duk kecek ano buku kaifiyah Allah Taala tertinggi. Kalau kita kaca teruk tu kita tak sapa, sebab tu Abu Bakar kata al-idrak al-ajzu anil idrak huwal idrak. Lemah daripada nak mendapat tertinggi tu. Itulah dikata pendapat. Kalau mudah kata korek tu hebat mana? Tuhan kata Tuhan ada tangi. Tangi tu hebat mana baik kita? Tak serupa tangi. Muka kata duk keteruk gi kau tu. Maka munduk nampaklah tu mu tak reti gi bab ke Tuhan ni. Kalau mu reti bab tu, siapa mu nak rojak ke Tuhan ni, wi supa ngam peluk tak leh. Rojak kok tu tak kena, rojak kok ni tak supa, kok ni tak supa. Kalau siapa dia gi duk rojak ataupun gi duk korek, wi Tuhan nak semih-semih ngam makhluk, orang ni tak akan reti lagi bab ke Tuhan ni. Kalau dia cakap korek, mana dia tak reti. Kalau kata nak balah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Tuhan tertinggi tahara. Tertinggi bab dia tinggi. Bab dia tinggi bab mana? Baik tinggi tu hak tu makna serah pada dia tertinggi. Tu sebab tu ulama khalas dia nak jadi nyata, nak jadi terang, takut orang kamar dia jatuh dalam celaru, dalam keliru, ya amat besar. Muska ulama khalas tak kata makna tertinggi mana merentah. Tuhan duk retahkan akan arah patu langit bumi, tak ada kena kecak. Faham tu sebut retah supaya raja kita raja 9, raja 10 retah nang risiah. Makna kata retah risiah, makna tak duk le milik ia, le retah dia, le cara ia, dia katalah anu lah tu. Bukan nak raja duk tah rakyat, raja duk tah kepala rakyat. Raja jalan tah kepala rakyat kan? Apabila sebut kata raja tah rakyat, maka semua rakyat tu di bawah titah raja tu. Kita kena faham kau makna-makna bukan duk pakai betul-betul soreh ayat dah kan? Tengok. Dan dalil bersalahan Allah Ta'ala bagi makhluk. Dalil Allah Ta'ala bersalah. Bersalah Allah Ta'ala. Bersalah Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Bahawasanya jikalau menyerupai akan yang baru. Jikalau menyerupai, yakni Allah. Jikalau Allah tu menyerupai akan yang baru, akan perkara baru. Baru kita tahu dah. Tiap-tiap sebut kata baru tak lepas daripada jiring ataupun jauhar ataupun arak tu sebut kata baru. Kama sebut kata dia apabila sebut kata baru, ia tak lepas daripada jiring, jauhar ataupun daripada arak. Dah tu ia tak lepas pula daripada orang yang membaharu. Siapa yang baru? Yakni yang menjadikan dia. Kalau buh kata Tuhan kita menyerupai yang baru, nescaya adalah ia Allah. Nescaya adalah ia Allah ni baharu pula. Tuhan pun baru pula lah. Kalau dia tu gismih ataupun gisbanding, gisupa dengan baharu, makna Tuhan kita baharu juga. Tengok supa ni. Kalen ni supa dengan kalen ni. Kalen ni baru tak ni? Baru timur. Ya, dulu tak ada. Dulu kita tak pakai kalen ni. Pakai kalen kapur, kita duk ingat ngaji tarika dulu. Ya, kabung kau dapat kelas dah kan. Sapu-sapu lekat putih di latar. Masa tu pakai kalen kapur. Pakai kalen ni dah ke? Tak ada. Kalen ni ada dah 10 tahun tak main kau ni ya. 10 tahun, 20 tahun main kau ni. Dulu orang tak pakai kalen ni. Dia tak ada lagi. Baru timur. Kamu ada kalian ni supo dengan kalian ni. Daripada kalian ni baharu. Dulu tak ada kalau ni timur. Lepas tu duduk ni timur ni pula. Semih dua ni. Makna tersemih dua ni. Hak ni baharu ni baharu. Kalau pun kata Allah Ta'ala lagi supo dengan benda baharu, makna Tuhan kita pun baharu jugalah. Supo kalian ni. Kalian ni dulu tak ada. Lepas tu timur. Mari timur seputar lagi supo dengan dia. Baharu dah ni. Hak ni baru timur. Hak ni pun panggil baharu jugalah. Dia baru. Sama-sama baru. Karena dia Tuhan kita kalau pergi serupa dengan benda baru, Tuhan kita baru. Dan iaitu baharu Allah. Baru timur Allah. Mari tak ada mari tak ada. Sebut benda baru. Apa benda baru? Yakni benda ada, mari tak ada. Tu kecek gitu mudah-mudah. Apa benda baru? Yakni benda mari daripada tak ada. Dulu tak ada, lepas tu mari ada. Tu sebut benda baru. Benda mari tak ada. Dulu tak ada, lepas tu mari ada. Sama dia pun katanya Allah Ta'ala tu baru. Tu dia. Dan Allah Ta'ala itu
bagi segala yang baru. Bahwasanya jikalau menyerupa akan yang baru, nasib Allah Ta'ala itu baru juga, baru pula. Dan iaitu baru Allah mustahil, itu dikatakan perkara yang tertudak ataupun tak tertentu, benda yang tak tergambar pada akal kita dan fikiran kita. Tengok weh, perhati molek dah budak-budak ni. Itu dia jadi mustahil kerana telah sabit sedia Allah dengan dalil yang telah lalu. Sedia Allah Ta'ala kan sedia kita sedia kalau tak ada permulaan bagi adanya. Sebut kata tak ada permulaan, tak ada kesudahan baginya. Lepas tu kalau Tuhan tu baru, maka berlawan dengan dalil gawa, dalil bagi sedia, dalil bagi kidam, maka itu panggil mustahil di atas Allah nak sebandingi dengan benda baru. Kerana sabit dah dalil sedia, dalil kidam. Dah. Sabitnya dalil sedia, sabitnya sedia, sabit dengan dalil yang telah lalu. Maka sabitlah bersalahannya. Nah, bersalahan Allah. Allah Ta'ala tak serupa. Tengok sabit dalil, sabit kidah. Sedia Allah, tak ada permulaan bagi adanya. Ada Allah, mula-mula lagi. Ya zami-zami lagi. Situ tak serupa dah. Sabit bagi dalil kidam, dalil sedia Allah. Maka itu tunjuk kata Allah Ta'ala tak bersebalah dan tak berserupa dan tak sebandingi. Dan itu arti kata Tuhan itu bersalah bagi yang baru. Dan sabit dimakan itu, dimakan dalil gapo, dalil sedia, dalil kidam ni. Mustahil lawannya, nah, lawan bagi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Apa lawan dia? Iaitu lawan bagi mukhalafah ni menyerupai nyonya Allah akan yang baru. Tengok. Jadi kita duk tengok, duk cara masalah perkara baru. Allah Ta'ala menyalahi. Tengok mula. Lepas tu kita ambil ayat mutasyabih sikit. Nak maksudnya sifat qiyamuhu ta'ala binafsi, sifat yang kelima. Tengok. Kemudian bahasa sifat kamalat. Kita tak segi lagi pada sifat nafsiyah, sifat salbiyah tu dak. Nanti bicara lagi karatik, sifat sosial kita masuk capur situ jadi pening. Jadi pening, bisa-bisa so. Mula-mula kita dak bicara sifat kesempurnaan banyak yang tidak boleh kita nak hitung, tak boleh kita nak kira. Tapi hak yang wajib kita kena tahu tajalah tafsir satu persatu ialah 13 ataupun 20. 13 di atas kaum rajih, 20 di atas kaum yang dhaif ataupun masyhur. Nah, kemudian sifat kamalat yang keempat dikatakan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Lagi kadatan musannif kita Tok Syekh Ahmad kita kan bagi pula. Sifat pertama panggil sifat gapo, sifat kidai wujud tu panggil sifat gapo lah. Hak tu kita uri lagi kadatan nanti siapa tepat bercara. Kalau kita main bos sini ya pening, gapo dia pening. Dah. Kemudian sifat yang keempat iaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, yakni menyalahinya Allah. Bersalahnya Allah Ta'ala dengan makhluk. Apabila sebut kata makhluk benda baru mungkin ni, ia tiada lepas daripada arak ataupun jiring ataupun dia saat itu. Kalau tak kena tahjiring, dia kena ke arak. Tak kena ke jawhak, dia tu arak. Kalau bukan arak, ia jiring. Sebut kata benda makhluk, benda baru, ia tak lepas daripada jiring, tak lepas daripada arak ataupun arak jiring. Sebut makhluk. Allah Ta'ala baik niat bukan. Kita duk wikna makhluk, wiknakan jahar, wiknakan jiring supaya kita nak tolak dalam hati kita kata Allah Ta'ala bukan macam ni, bukan baik ni. Allah Ta'ala macam talipung ni kan bukan. Allah Ta'ala macam kalah ni bukan. Kena makhluk supaya nak buat perbezaan manakah makhluk, manakah Allah. Allah Ta'ala tak serupa baik ni. Allah Ta'ala tak macam ni. Apabila kita kena dah makhluk, maka ketika ni kita boleh perbezaan itu makhluk tak lari pada jauhat, tak lari pada arak. Bukan arak, dia kena pada jauhat ataupun jiring. Kalau dia bukan jauhat jiring, bermakna kata dia tu arak. Ni makhluk. Allah Ta'ala lepas daripada kedua-dua. Itu Allah Ta'ala bersalah daripada benda makhluk dan baru ini. Seperti Allah Ta'ala kata, laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Pergi mula adil ni. Ni dalil bagi gawa. Dalil bagi gawa. Dalil bagi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Dalil bagi baqa al-akhir wal awwalul akhir. Dalil bagi kidam al-awwal ma la awwala lahu liwujudih. Mana dalil bagi wujud? Allahul ladzi khalaqakum min tin. Misalnya dalil sasar gitu. Kemudian dak mustahil lawannya lawan mukhalafah. Perhati molek. Kalau siapa ya dia betul, ya faham alhamdulillah. Muncul bagi orang tu lepas lagi pula dia tu ya sedap, ya kau sedap, ya kau sedap. Dah.
Mumasalah, yakni menyerupai Allah dengan makhluk. Hak ni orang panggil perkara yang akal kita nak terima tak boleh. Sebut atas Tuhan supaya makhluk. Dan sebut atas makhluk yang baru. Dan sebut atas baru yang ada punah. Yang tepuh dengan punah. Yang tepuh dengan binasa. Sebut kata baru. Yang tak lari daripada jauhat. Yang tak lari pada jiring. Tak lari pada arak. Yang kena jiring. Tak ke jiring. Kena ke arak. Tak kena arak. Kena ke jiring. Dia mesti kata. Tak gerak. Ya dia. Tak dia. Ya bergerak. Tu orang panggil benda baru. Kemudian Allah Ta'ala kita berkata. Dan jikalau ada sepotong ayat. Sebab teori benda ni. Ayat mutasyabihah, hadis mutasyabih. Sebab apa? Kerana duk cara Allah Ta'ala saat itu tak serupa, tak sebanding, tak semacam dengan makhluk dan baharu. Lepas tu dia orang terteng kalau datang dalam Quran ayat mutasyabihah. Dah. Kita orang dah hari tu ayat ada dua, ada ayat muhkamat. Ayat muhkamat ni apabila kita dengar hati kita tak jadi celaru. Hati kita tak jadi syok. Hati kita tak jadi apa? Tak jadi kelaru, tak jadi kesamaran. Kata Allah Ta'ala back to back ni. Supaya ayat musagara, ayat musarihah ataupun ayat muhkamah. Ayat ni makna dia tegak. Ayat ni makna dia teguh. Mana? Supaya kita kata innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguh Allah kuasa ia di atas tiap-tiap sesuatu. Ayat back ni orang panggil teguh makna dia. Tak ada jadi syok hati kita, tak jadi kesamaran hati kita, tak jadi celaru hati kita. Kan? Adapun mari dalam sepotong ayat berkata dengan ni. Dan jikalau ada sepotong ayat daripada Quran dan hadis yang memberi wahai dan perasaan-perasaan kata menyerupai Tuhan dengan makhluk dan menyerupai Allah dengan yang baru. Mana? Seperti perkataan Quran ataupun hadis. Hak Quran mari yadullahu fawqa aydihim. Bunyi merah. Yad. Kalau yad pergi kat ni lah. Kalau nak pergi makna zahir. Yad ni. Kepala ni ada 4 jari, 5 jari. Ni hak zahir. Zahir ayat. Tapi nak pakai di Tuhan boleh tak ni? Tapi ayat ni tunjuk atas celaru. Tunjuk di atas keliru. Keliru apa? Marilah hati kita. Tuhan dah tangan dah. Tadi keliru. Ni orang panggil satu ayat, sepotong ayat yang duk tunjuk di atas kata Tuhan tu semih-semih dengan baharu. Semih-semih dengan makhluk. Yadullahu fawqa aydihim. Kemudian ulama salaf, ulama salafus salih, dia kata yad mana? Dia tak takwil, pakai takwil yad alladhi yaliqu bihi, yang sepatut dan layak dengan Allah. Dia takwil nyat tu ya. Lepas tu makna yad baik mana, kaifiat yad baik ana 5 jari, 50 jari, hak tu serah kepada Allah. Tafwid makna kepada Allah. Itu ulama salah. Ya takwil sekadar yad allati yaliqu bihi, allazi yaliqu bihi. Nyat tu ya takwil ijma'. Lepas tu dia mau tanya yak tu lah kena kaifiat baik ana 5 jari baik ni kah, jari tengah, jari manis, jari tunjuk ke baik ni kah? Maka yak itu makna tafwidnya kepada Allah. Kaifiat tak nak boleh tahu. Kita hamba tak boleh tahu kan kaifiat lagu mana yak Allah Taala, maka serahlah kepada Allah. Makna takwil ijma' serta tafwid. Adapun ulama khalah ya takwil yadullah dengan makna qudratullah. Makna kekuasaan Allah. Itu orang panggil takwil tafsil. Takwil cara huraian. Lepas tu serahlah makna pada Tuhan. Supaya nak akak sikit daripada apa dah? Benda hak dia jadi kesamaran. Dia jadi wahai dalam hati-hati orang awal tu. Yadullah tiap Tuhan tangan. Dia sebut tangan ni. Ada bukan tangan sini. Qudratullah. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Mereka tu kuasa. Tuhan kuasa lebih dari mereka lagi. Ya tak? Tu. Lepas tu duk mari tengok sepotong ayat mutasyabihah. Sepotong ayat mutasyabihah tengok mana? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ni duk balah gaya-gaya. Balah sama-sama ni. Tak ikat cuk-cuk. Dah. Apa duk tubik dalam Facebook tu lah. Duk takir pun ini tubik Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kacanya gedahnya tu. Tak ada suara gedah. Cara tu umur deh. Kaca nak orang jadi peling, nak orang jadi cagap, tasyabuh, nak orang jadi keliru dalam bab ketuhan ni. Pasal apa? Ayat dia mata sebut tu Ar-Rahman istawa, istawa allazi yaliku. Jauh. Istawa, istiwa yang layak dengan Allah, yang sepatut dengan Allah. Pak istiwa tinggi baik mana? Hak tu kaifiat kita tak boleh tahu. Hak ni serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kaca terak nak orang awal dia jadi pening, putar, orang pening. Pasal apa? Sebab dia kata Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, makna Tuhan yang bernama Rahman di atas aras istawa. Istawa mana? Istawa dengan mana al-istiwa. Maksudnya
Istiwa baik mana Allah? Kaifiyat tak boleh kita tahu. Istiwa saat itu yang layak dengan Allah Ta'ala. Serahlah makna tu kepada Allah. Kalau kita pergi kepada ulama salah, itu dikata aslam terlebih selamatnya. Kerana orang panggil makna iaitu terlebih selamat. Serahlah makna kaifiyat tertinggilah mana, tertinggi baik mana, tertinggi macam mana. Hak tu serah kepada Allah. Takwil sekadarnya alladhi yaliku bi, tertinggi yang layak dengan Allah. Ha tengok. Kamar dia ulama salah ya takwil kata ana. Sebut kata ulama salah daripada ulama as-sahabah dan ulama tabi'in ada takwil secara ijma'. Istawa tak tu lah tu. Istawa fi'il madhi, istiwa masdar dia. Takwil ijma' istiwa allazi yaliku bihi, yang layak yang patut dengan Allah. Lepas dah terima tanya lagu nak istiwa. Dia kata bah, serah makna tu kepada Allah. Istiwa baik kita duduk takrisi ni kan. Hai, dak reh. Mumpai hebat tu musilak, mun tu jadi jatuh kufur lah kalau mumpai lah tu. Bahaya kata tu hidup takrisi baik kita ni, fahuwa kafirun weh. Tuhan bukan baik tu, Tuhan bukan baik tu. Kalau kita perasan kat tu, bermakna Tuhan tu semih dengan apa? Dengan makhluk. Duk takrisi pun kita ni, Tuhan duk takrisi, duk tarah surau supaya duk takrisi. Bermakna Tuhan dengan kita tu semih. Dan Tuhan semih dengan kita, Tuhan tu baru. Apabila sebut kata baru Allah, ini perkara mustahil. Kerana ditolakkan Allah Ta'ala dengan kata mukhalafatuhu ta'ala al-hawadih. Ayat macam laisa kamisli syai' wa huwa sami'ul basir. Faham nak serupa kok mana? Tuhan tak serupa di mula-mula lagi dah. Kan? Lepas tu takwil bagi khalah tak nak. Khalah kata, mazhab khalah iaitu daripada ulama na, daripada Imam Nawawi dan Raf. Ini orang panggil fuq khalah. Imam Nawawi mati bila? Mati tahun 100. Pergi kubur Imam Nawawi, ada catat situ. Kamu tak ada pergi kubur Imam Nawawi dah. 10 tahun lebih dah. Imam Nawawi, ulama yang kamadiyah, orang panggil ulama mutaakhirin dan ulama khalaf. Dia ni termasuk dari ulama khalaf. Ulama Imam Nawawi, Imam Rafi, Imam Sayuti. Buat ni orang panggil ulama al-mutaakhirin, dikata ulama khalaf. Maka fok-fok ni dia mentakwilkan ayat, mentakwil dengan cara tafsili. Sebut kata istiwa dengan mana istaula. Makna ke? Istaula mana merentah dan memilih. Memilih pahal kau datu. Lepas tu makna serah Tuhan lah. Patut orang dia tu, paku pahal dah weh. Mana kata istawa dengan mana istaula. Maka takwil bagi ulama khalaf ini ahkam wa adal, terlebih tegak dan teguh dan terlebih betul. Bagi orang awal, makna istawa ni, makna istaula, makna meretah, dan Allah Ta'ala duk retahkan arah. Setara arah besar, setara arah Tuhan retah. Setara kita biasa yalah. Dah. Kau dah tu dulu. Kamar kata wallahu alam. Buka surah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahidum minha, dan bermula satu bab. Wa wahidum ni atas sana. Atas pada kata sittatun minha. Tak molek. Wow ni atas pada muka yang pertama ni. Salata i'lam anna abwabat tasrifi khamsatun wa salasuna baban sittatun minha lis-sulasiyil mujarradi. Maka wa wahidun ni kita pakai wa atas sana. Atas pada kata sittatun minha. Tak sana. Kita pakai wa ratah. Ataupun kita nak pakai wa istinaf. Tak ada apa tapi molek sebelah mana. Sebelah kita pakai wa harap atas pada kata sittatun minha. Wa wahidun tu i'rab jadi mubtada tu. Kama dia isim nakirah jatuh jadi mubtada. Tapi kerana boleh tak? Mubtada asal ni isim nakirah. Jawab ketika ni asal tu tak boleh lah isim nakirah jadi mubtada. Tapi ketika ni kerana nakirah tu ada musawwirah dia. Ada perkara yang memperharuh nakirah jadi mubtada. Mana? Ditaksihkan dengan sifat minha. Minha tu dia panggil musawwirah yang memperharuh wahidun isim nakirah jadi mubtada. Wah itu. Buat mana tulis dulu dah. Wa wahidun minha, kama dia minha tu dia panggil musawwirah. Yang ni kawa ditaksihkan lafaz wahidun dengan sifat. Wa wahidun minha, dan bermula satu bab. Satu bab mana? Kainun, yang adalah ia satu bab ni. Minha, daripada mana? Ai min khamsatin wa salasina baban. Tengok molek ngedok ni gawe. Jadi satu bab ni dah ialah daripada 35 bab tu. Mari semua ilmu hadap cara tasrih, cara perubahan lafaz daripada asalnya, berubah pada masdar fa'ala yaf'ulu fi'lan.
Kita kata daraba yadribu darban, atau dia panggil ilmu tasrih, ilmu sarah, ilmu untuk memalingkan lafaz. Tubik kepada 35 bab. Nebak sulasi mujarrad. Pas 12 bab bagi sulasi mazik. Jadi berapa belah? 12 lepas tu dengan nebak jadi 18. Maka masuk pula satu bab ni bagi rubai mujarrad jadi 19. Okey. 19. Wa wahidun minha ini salah satu daripada bab hak 35. Ya mari cara kesimpulan, mari cara pitah laru, mari cara borang adalah ilmu duk cara tasrih, cara palingnya lapa daripada asal musdagi pada fi'il madi fi'il mudhari. Maka 35 bab. Maka tu orang panggil royak di atas jalan borong, royak di atas jalan stoko, royak di atas jalan pitah lalu. Pamusanah tafsir satu persatu. Nebak bagi sulasi mujarrad, 12 bab bagi sulasi mazik. Wa wahidum minha, dan bermula satu bab daripadanya daripada khamsatin wa salasina baban. Tak boleh domeh. Maudu'un, dihatakan akan dia akan wahidun satu bab ni lirrubaiyil mujarradih, bagi rubai mujarrad. Apa makna rubai mujarrad? Yakni fi'i yang dibangsa kepada pahrah. Wa itu lirrubaiyil mujarradi, yakni ailil fi'li al-mansubi ila arba'ati ahrufin. Takdir dah. Apa makna lirrubai? Ailil fi'li al-mansubi ila arba'ati ahrufin. Makna fi'il ni hatta bagi fi'il yang bahasa kepada pahrah yang tak ada tambah. Huruf pahrah ni bukan tambah ni, asal semua. Asal supa dengan fi'il mujarrad fa'ala yaf'ulu tambah tak? Tak ada tambah. Walaupun sahrah pun tak tambah. Supa juga fi'il rubai mujarrad. Tak ada tambah ni, huruf asal semua ni. Wa huwa, dan ia ar-rubaiyul mujarradu ni babun wahidun, ada satu bab. Adapun sulasi mujarrad, apa bab sulasi mujarrad? Sulasi mujarrad apa bab ni? Rubai mujarrad fi'il yang tunjuk ki di atas pahrah yang tak ada tambah, makna huruf asal semua ni ialah ada satu bab. Adapun sulasi mujarrad ni waznuhu fi'il mubtada, bermula wazannya ataupun timangannya, penimbangan bagi rubai mujarrad ni. Apa dia penimbangan dia? Kilo dia. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan. Fa'lala, memperbuat ia seorang. Yufa'lilu fa'lalatan. Fa'lalatan tu dikatakan masdar qiyasi. Tulis itu. Fa'lalatan dinamakan masdar qiyasi bagi pandai. Bagi boleh tulis lalu dah. Masdar qiyasi. Wa fi'lalan, dan pula fi'lalan tu dikatakan masdar sama'i. Masdar sama'i. Mauzunuhu, bermula lafaz yang dibuat timbang. Buat timbang dengan kilo, dengan wazan, dengan fa'lala yufa'lilu ni, maka ditimbangkan akal lafaz dengan kilo dia. Lafaz apa dibuat timbang, dibuat ukur. Dah. Dahraja yudahriju dahrajatan wa dihrajan. Ada. Dahraja, memusing ia seorang. Mana dahraja? Mempusing. Mana dahraja? Mempusing. Dahraja datang tafsir fa'lala. Yudahriju dahrajatan wa dihrajan. Ilha pemai. Wa alamatuhu, dan bermula ilamaknya dan perceminya. Percemi bagi al-babi al-wagawa al-rubaiyil mujarradi. Wa alamatuhu, dan bermula percemi bagi al-rubaiyil mujarradi, ataupun dikatakan fi'il rubai mujarrad ni. Kita nak kenal ya lagu mana wazan dia fa'lala ni. Ayyakuna madihi, bahawa adalah fi'il madinya, fi'il madi bagi gawa, bagi fi'il rubai mujarrad ni datang berapa haraf? Ala arba'ati ahrufin. Mudah-mudah tu. Jadi wa alamatu tu mubtada, ayyakunu tu kena khabarnya jumlah tu, jumlah isim kana dengan khabar tu, jadi jumlah tu khabar bagi alamatu tu. Ja'ian datang ia fi'il madi ala arba'ati ahrufin. Kata datang di atas 4 harah ni. Tu orang panggil bo pada kata bi ayyakuna tu bo li taswid. Wah dah. Bo pada kata bi ayyakuna tu orang panggil bo li taswid. Takdir kalian. Ay wazalika kaunu madihi ala arba'ati ahrufin.
dan bermula dimakan itu keadaan fi'il madi dia datang di atas fa'rah ni. Ada musawwarun, botika ni dia panggil boleh taswi. Wazalika dan bermula dimakan itu dimakan kaunu madi ala arba'ati aruf ini musawwarun, ditaswi dibuat gambar akan dia akan fi'il madi dia ni datang di atas fa' ni, tak datang di atas fa'rah ni bi ayyakuna jami'u hurufihi. Tak nak taswi, nak buat gambar sikit. Kata fi'il rubai mujarrad, maka datang ya fa'rah, fi'il madi datang fa'rah. Cuma dia fa'rah ni ada huruf yang tambah ke, huruf yang lebih ke, lagana. Bi ayyakuna jami'u hurufihi, dengan bahasa adalah sekalian huruf-hurufnya, huruf bagi al-fi'lir rubai asliyatan, semua tu asli belaka. Huruf yang asal semua, tak ada tambah walaupun satu huruf. Telakir tu, duk negara tu. Wa bina'uhu dan bermula bina'nya, bina' bagi al-babi gawa al-fi'lir rubai ataupun al-babil wahid daripada rubai mujarrad ni lita'diyati bagi muta'addi maudu'un lita'diyah ghaliban ay fil ghalibi wa qad yakunu laziman dan terkadang lazim. Ada juga bina iaitu jari-jari datang keadaan lazim, tapi kebanyakan pada kalimah Arab, pada lafaz Arab dihantarkan bina dia bagi mutaaddi ini fi'il nak kepada maf'ul. Misalul mutaaddi ay misalul fi'lil mutaaddi. Tagana nahwu khabar ialah dah raja Zaidunil hajara, telah mempusing oleh Zaid. Pasal ana molek. Dah raja Zaidun al hajara, telah mempusing oleh Zaid al-hajara akan taqabatu. Zaid pusing-pusing pa budak dok main kata lah ni, dok main gua tu. Ada pusing dah. Pani Zaid tu ikat tali orang pusing batu. Tapi dok lambung batu. Tuan dah. Dah raja Zaidunil hajara, telah mempusing oleh Zaid akan taqabatu. Wa misalul lazimin nahwu zarba khazaidun. Telah gawam. Zarba khazaidun ni telah gapo dia? Telah gapo Zaid telah memusingkan Zaid akan taqabatu. Zarba kha, nah telah gapo orang panggil telah tunduk apa ke? Nah. Zarba khazaidun ni makna ya gakna gapo ni, tengok semula ni makna zarba kha tapi bina lazim. Nanti kita ayat mula tak ingat makna ya. Dah tengok. Tengok dah maknanya kita tebak. Bahasa jadi kita cara masalah daripadanya fi'il rubai. Dia kata bahasa wahidun minha. Salah satu yakni satu bab daripada 35 bab. Jadi kita cara mari musannaf kita urus dengan cara topuk, dengan cara stokor, dengan cara pitah lalu, bab-bab duk caranya ilmu syarah, ilmu yang memalingkan akan bab daripada musdar fi'il madi pada musdar pada fi'il madi, ubah satu persatu cara paling lapar, tubik pada 35 bab. Ni bab sulasi mujarrad, 12 bab bagi sulasi mazid, 1 bab bagi rubai mujarrad. Maka rubai mujarrad gapo dia? Sini kita tahu wahidun nakirah jatuh jadi mubtada sah kerana ada musawwirah. Gapo dia? Taksih dengan sifat satu wahidun kaidun minha. Wahidun sabitun minha. Takdir sabitun kain itu orang panggil musawwirah, memperharuk isim nakirah jadi mubtada. Wa wahidun dan bermula salah satu daripada 35 bab ni maudu'un lil rubaiyil mujarradi. Hatta bagi rubai mujarrad. Satu bab aja. Sulasi mujarrad nebak, adapun rubai mujarrad fi'i yang bahasa pak harah ni tak ada huruf tambah walaupun seka. Makna huruf asal belaka datang Arab kecewi fa'lala dah raja huruf asal semua, bukan tambah walaupun satu daripada, tak ada tambah walaupun satu harah. Makna kata dalam pak harah ni makna harah asal serupa dengan masalah fi'i sulasi mujarrad. Kata fa'lala gapo fa'ala yaf'ulu fa'ala yaf'ilu ataupun kita tanasara yang suruh daraba idribu, semua itu huruf asal. Maka ni pun semua daripada huruf asal. Wa huwa babun wahid, ada satu bab. Fi'il rubai faham molek. Fi'il yang bahasa pak harah ni tak ada tambah walaupun satu harah. Makna huruf asal belaka, huruf pokok belaka. Bi khilafis sulasil mujarradi. Fi'il rubai mujarrad satu bab saja we. Ada satu bab. Nah, satu bab aja. Bi khilafis sulasil mujarradi wa huwa sittatu abwabin. Sulasi mujarrad ni mana ni bab? Fa'ala yaf'ulu satu bab, fa'ala yaf'ilu dua bab, fa'ala yaf'alu tiga bab, fa'ala fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu nebak bagi sulasi mujarrad fi'il yang bahasa tiga arah. Adapun fi'il yang bahasa empat arah asal
maka satu ba aja. Wazannya mana wazan? Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan. Fa'lalatan masdar qiyasi. Yakni masdar ni boleh kita nak qiyas, nak ukur dengan dia, nak buat kaji dengan dia. Tak ada. Fa'lala boleh tak dah raja yudah riju dah rajatan. Boleh tak darbaba yudar bibu darbabatan. Boleh nak kata. Dia panggil masdar qiyasi. Boleh kita qiyas. Wa fi'lalan nama masdar sama'i. Apa sama'i? Hak ni kena tunggu dengar daripada orang-orang Arab bercakap. Kita nak buat gamuk sendiri tak boleh. Nak qiyas tak boleh. Ni orang panggil masdar sama'i. Kemudian alamat kita nak katanya dan pula wazan ataupun mauzung jadi timbangkan akan dia kalau dah raja yudah riju dah rajatan. Alamat kita nak kena fi'il madi datang di atas parah. Maka hak parah ni huruf asal semua tak ada tambah walaupun seka. Bina tak dia mana dah raja Zaidunil ajara telah mempusing oleh Zaid akan toko batu. Pusing Zaid. Ikat tali pusing wang boleh enggak kan? Tu dia panggil pusing Zaid. Nah, zarbakha kita tengok mana mula tu inna lazim. Dah zarbakha datang azab fa'lala. Kama dia kata wallahu a'lam qadatullah.